semua pelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke hari ini? Sihat. Alhamdulillah semua sihat kan? Semua dah makan ke? Dah. Mengantuk tak tengah hari? Kita belajar tengah hari ni. Mengantuk ke? Dah. Tak mengantuk kan? Okey. Hari ni sebelum tu saya nak tunjukkan satu benda, satu gambar pada kamu. Saya nak kamu teka apa gambar-gambar ni. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Gambar yang pertama ni. Apa ni? Kereta. Kereta. Yang kedua? Kapal terbang. Kapal terbang. Yang ketiga? Berkelah. Orang berkelah. Yang keempat? Membina istana pasir. Membina istana pasir. Dekat mana dia membina istana pasir ni? Pantai. Dekat pantai. Yang ketiga ni dia berkelah dekat mana? Dekat mana agak-agak? Air terjun. Pandai Darwisha. Okey. Agak siapa boleh teka apa kita nak belajar hari ni? Agak-agak apa kita nak belajar hari ni? Hari ni kita nak belajar berkenaan dengan berkelah. Ni nampak tak kat sini dah tunjuk ni awal-awal lagi. Kita nak belajar hari ni tentang rehlah, iaitu berkaitan dengan rehlah. Siapa pernah pergi rehlah? Rehlah ni kita melihatkan kita pergi bersama keluarga kita. Siapa pernah pergi? Mesti ada yang pernah pergi kan? Pergi berkelah di pantai, di air terjun. Pernah tak pergi? Pernah. Pernah kan? Okey. Jadi hari ni kita akan belajar berkenaan dengan rehlah, iaitu rehlah merihatkan minda. Betul kan? Bila kita rehlah, kita pergi berjalan-jalan bersama keluarga, kita dapat merehatkan minda kita. Betul ke tak? Betul. Okey. Sebelum tu saya akan terangkan yang pertama berkenaan dengan maksud rehlah. Siapa tahu maksud rehlah apa dia? Siapa tahu? Okey, kita baca sama-sama ya. Maksud rehlah, Maksud rehlah pergi melawat, pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Siapa pernah berkhemah di sekolah? Kan kalau sekolah buat program, pernah kan? Pernah sekolah buat program kan? Siapa pernah pergi? Cuba angkat tangan. Oh, seorang je pernah pergi, orang lain tak pernah pergi Jamia tak pernah pergi berkhemah? Tak pernah? Okey, tak apalah. Okey, jadi hari ni saya akan terangkan berkenaan dengan maksud rehlah dan adab ketika rehlah. Okey, yang pertama adab ketika kita hendak rehlah, kita hendak berkelah ataupun kita hendak pergi berehlah lah. Yang pertama, apa adab yang kita perlu buat? Siapa tahu? Adab pertama, sebelum kita nak pergi berehlah ni, apa kita perlu buat? Siapa tahu? Semua tak tahu ke? Yang pertama, kita kena apa? Saya tulis kat depan. Kita kena apa? Kita kena berniat. Kenapa kita kena berniat? Kita kena berniat kerana kepada Allah agar perjalanan kita ni dimudahkan. Boleh faham? Kita kena berniat. Berniat kerana Allah agar perjalanan kita ni dimudahkan semasa ibadat. Berehlah ni salah satu daripada ibadat kita. Boleh faham semua? Boleh. Okey, yang kedua, kenapa kita perlu adab yang kedua? Adab kedua ketika rehlah ialah menunaikan solat sunat dan berdoa. Okey, menunaikan solat sunat dan berdoa. Macam mana tu? Okey, setelah yang pertama kita berniat kan? Adab ketika kita rehlah. Yang pertama kita niat. Yang kedua kita memulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat 2 rakaat. Seterusnya solat sunat musafir. Dan seterusnya kita berdoa. Berdoa kenapa? Berdoa
mestilah bersama keluarga kita. Boleh faham? Boleh. Okey, yang ketiga apa dia? Memilih tempat yang bersesuaian. Ya, memilih tempat yang bersesuaian. Contohnya macam mana tempat yang bersesuaian? Tadi kita tengok gambar-gambar. Kat mana contohnya? Tak boleh jawab. Pantai. Pandai Soleha. Okey, contohnya kita pergi ke pantai. Kita kena pilih tempat-tempat yang bersesuaian lah untuk kita berehat bersama keluarga kita. Tak boleh kita pilih nak pergi bersama keluarga kan? Bersama kedua ibu bapa. Tapi kita pergi tempat disko. Ada ke pergi disko untuk berehat? Tak ada kan? Pergi tempat apa lagi? Pergi tempat yang tak baik lah, yang tak sesuai untuk kita ataupun untuk kita kita bersama keluarga kita pergi berehat ke minda kita. Okey. Yang keberapa? Yang keempat kan? Yang keempat, kita mestilah menutup Aurat. Okey, kita mestilah menutup aurat. Adab rehlah yang keempat, kita mestilah menutup aurat. Macam mana kita nak menutup aurat? Kalau orang perempuan, macam mana nak tutup aurat, Soleha? Mesti pakai tudung. Pakai tudung. Kalau orang lelaki, Pakai seluar panjang. pakai seluar panjang, pakai pakaian menutup aurat. Boleh faham? Boleh. Okey, yang kelima, yang kelima, Keizinan ibu bapa. keizinan ibu bapa. Okey, contohnya kalau kita nak pergi berelah bersama kawan-kawan, kita mesti kena minta izin dengan ibu bapa. Contohnya, Mama hari ni, Mama esok saya dan kawan-kawan nak pergi berelah. Boleh tak Mama dan Abah izinkan saya? Kalau ayah dan Abah dan Mama kita izinkan, baru kita boleh pergi. Kalau diorang tak izinkan, boleh pergi ke tak? Tak boleh kan? Okey, pandai. Okey, yang seterusnya, yang keenam. Okey, baca nombor 6. Menjaga mata, telinga dan fikiran. Okey, yang kelima, ya adab kita yang kelima, kita mestilah menjaga mata, telinga dan fikiran. Fikiran kita ni macam mana? Supaya kita tak fikir benda-benda yang boleh merosakkan iman kita. Mata kita kena jaga. Tak boleh tengok benda maksiat. Benda maksiat ni macam mana? Aurat orang perempuan, aurat orang lelaki. Sebab tu kita kena menjaga adat. Sebab tu kita kena menjaga aurat ketika kita berehlah. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, seterusnya menjaga waktu-waktu solat. Macam mana menjaga waktu solat ni? Macam mana? Kalau kita pergi melancong, kita pergi berkelah ataupun kita pergi berkhemah, kita mesti menunaikan solat. Tak kira kita di mana pun. Kita dalam hutan pun kita boleh solat kan? Kalau kita pergi melancong, contohnya kita naik kapal terbang. Okey, kalau kita naik kapal terbang, bila sampai ke destinasi, kita boleh sembahyang. Kalau kita pergi pada waktu zuhur, kita boleh jamak balik solat zuhur tu. Boleh faham? Jadi adat kita ketika berhelah, kita mestilah sentiasa menunaikan apa dia? Kita mestilah sentiasa menunaikan solat. Okey, pandai Soleha. Yang ke-8, apa dia yang ke-8? Memuji ciptaan Allah. Okey, memuji ciptaan Allah. Memuji ciptaan Allah ni macam mana? Contohnya, kalau kita pergi pantai, kita puji ciptaan. Subhanallah, ya Allah, Allahu Akbar. Cantiknya pantai ni. Cantiknya air terjun ni. Cantiknya pokok ni. Kan kadang-kadang bila kita pergi pantai, kita tengok kan pantai tu cantik. Betul tak? Betul kan? Kalau kita pergi air terjun, kita tengok air tu turun dengan cantik sangat. Kalau kita tengok pun kita rasa tenang je. Betul kan? Betul. Okey, sebab tu kita kena puji ciptaan Allah, kerana itu adalah salah satu daripada adab-adab kita ketika kita berehlah. Boleh faham semua? Boleh. Okey, setelah baca ya sepintas lalu adab-adab rehlah. Yang pertama, kita mestilah berniat supaya Allah menjaga kita ketika kita dalam perjalanan. Yang kedua apa dia? Menunaikan solat sunat dan berdoa. Okey, sebelum kita memulakan perjalanan, kita mestilah menunaikan solat sunat dan berdoa sebelum memulakan perjalanan. Okey, yang ketiga apa dia?
Memilih tempat yang bersesuaian. Ya, memilih tempat yang bersesuaian. Yang keempat, Menutup aurat. menutup aurat. Yang kelima, Keizinan ibu bapa. keizinan ibu bapa. Yang keenam, Menjaga mata, telinga dan fikiran. okey, pandai. Yang ketujuh, Menjaga waktu solat. okey, yang kedelapan, Memuji ciptaan Allah. memuji ciptaan Allah. Okey. Okey, untuk aktiviti hari ni Ustazah akan buat aktiviti The Yang. Pernah tak buat aktiviti ni dalam kelas lain? Pernah. Pernah. Okey, jadi Ustazah terangkan sedikit ya. Ustazah akan berikan soalan dan siapa yang dapat jawab, Ustazah akan berikan satu benang ni untuk satu jawapan. Boleh? Boleh. Okey, siapa yang dapat benang paling banyak, ia dikira sebagai pemenang. Okey, soalan yang pertama. Dah bersedia? Dah. Okey, apakah adat-adat ketika berehlah yang pertama? Siapa nak jawab angkat tangan? Okey, cepat jawab. Berniat. Berniat, betul. Bagi tepukan. Okey, soalan yang kedua. Terusnya soalan yang kedua. Apakah maksud rehlah? Siapa nak jawab? Okey, Damia. Apa yang maksud rehlah? Pergi melawat atau berkunjung. Okey, betul. Pergi melawat atau Kunjung. Okey, beri satu tepukan untuk Damia. Okey, seterusnya. Berikan dua contoh tempat yang bersesuaian untuk kita pergi berehlah. Okey, Darwisha. Air terjun dengan pantai. Air terjun ataupun kita pergi berhelah di pantai. Pandai Darwisha. Tolong saya. Okey, seterusnya soalan yang ke berapa? 3. Keempat. Okey, soalan yang keempat. Sebelum kita pergi berehlah dengan kawan-kawan, kita perlu minta izin dengan siapa? Okey, dengan siapa? Dengan ibu bapa. Pandai Tarmizi. Okey, satu benang untuk Tarmizi. Seterusnya soalan yang terakhir, boleh ke? Boleh. Okey, soalan yang terakhir. Apa dia soalan yang terakhir? Ketika kita melihat ciptaan Allah, apa yang perlu kita buat? Okey, Salihah. Kita kena memuji. Memuji. Contoh kita nak puji macam mana? Subhanallah. Subhanallah. Lagi. Allah Allahu Akbar. Subhanallah, cantiknya. Allahu Akbar, indahnya ciptaan ini. Okey, semua dah dapat satu menang kan? Okey, Alhamdulillah. Tepukan untuk diri sendiri. Okey, maka semua dah dapat jawab dengan betul. Semua dah boleh jawab dengan betul soalan-soalan yang saya berikan. Jadi, sampai di sini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Kita sambung lagi di minggu hadapan. Boleh semua? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.